cara membina tabiat menyimpan. Jadi hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan cara untuk membina tabiat dalam membuat simpanan. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan Master Dealer Public Gold di bawah tim G100, iaitu di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Siapa Tuan Zulkifli Syafi'i ni? Ini penulis buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, yang mana bersama-sama saya pada malam ini, saya nak berkongsi berkaitan dengan cara untuk membina tabiat menyimpan. Jadi sebelum tu kita cerita dulu kenapa kita perlu simpan emas ni. Kenapa kita perlu simpan emas dan kenapa kita perlu pilih emas. Jadi emas ni tuan-tuan, Allah SWT sendiri bagi tahu apa? Memang manusia ni dia suka kepada emas. Dan Allah SWT sendiri bagi tahu manusia ni suka kepada emas. Jadi, okey. Allah SWT telah menjadikan manusia suka kepada emas berdasarkan daripada Al-Quran. Pada surah Al-Imran ayat ke-14. Ayat ke-14. Allah SWT bagi tahu manusia ni suka kepada emas dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-14 yang bermaksudnya apa dia? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Yakni dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan, anak pinak serta harta benda yang bertimbun-timbun dari emas dan juga perak. Jadi manusia ni memang suka pada emas. Daripada bila? Daripada dulu lagi. Daripada zaman dahulu lagi, sekarang akan datang. Hatta tuan-tuan, di dalam syurga pun Allah SWT hadiahkan kepada ahli syurga ni dalam bentuk emas. Jadi tuan-tuan, sebab itulah emas ni sangat-sangat bernilai. Sebab apa? Dia diciptakan oleh Allah SWT, diciptakan oleh Tuhan. Sebab tu Robert Kiyosaki, dia bagi tahu apa? Gold is God money. Gold is God money. Gold is God money. Emas adalah duit Tuhan. Robert Kiyosaki bagi tahu apa? Gold is God money, iaitu emas adalah duit Tuhan. Sebab apa dia bagi tahu macam tu? Sebab emas ni tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Andai katalah di atas dunia ni ada 1000 tan emas. Jadi 1000 tan tu hanya berulang digunakan oleh generasi demi generasi. Dan tidak boleh dimusnahkan. Bayangkan emas tuan-tuan. Emas, contoh seketul emas ni. Seketul emas ni, dia bentuk dalam bentuk macam ni. Andai kata berlaku kebakaran, ataupun dipecahkan, ataupun dipotong, ataupun digunting, dia berubah bentuk sahaja, tetapi berat dia kekal. Berat dia sama sahaja. Sebab tu tuan-tuan, kalau dari segi duit, dia boleh dimusnahkan. Duit boleh dicipta, boleh dimusnahkan. Adapun emas tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dari segi sejarah, yang paling bernilai, yang paling kukuh sekali ialah emas. Sebab tu kita dengar satu hadis Nabi SAW. Dari zaman Nabi SAW digunakan emas di dalam bentuk dinar. Jadi dinar di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah telah bagi satu dinar ni kepada satu orang sahabat Nabi ni untuk beli 1 ekor kambing dengan 1 dinar ni. Jadi Sayyidina Urwah, sahabat tadi Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu, dia telah pergi untuk beli kambing dan dalam dia membeli tu dia pandai tawar-menawar, dia dapat 2 ekor kambing. Dia dapat 2 ekor kambing. Jadi on the way balik dalam perjalanan ada satu orang sahabat lain tanya, "Wahai Urwah, aku nak beli kambing dengan kamu boleh?" Dia kata, "Boleh." "Berapa harga?" 1 dinar. Maka sahabat tadi bagi 1 dinar kepada Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat tadi, Sayyidina Urwah ni pergi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah kambing yang kamu nak, ini adalah dinar yang kamu bagi tadi." Jadi dia dapat dua-dua. Kambing dapat, dinar yang Rasulullah bagi pun dia bagi balik kepada Rasulullah. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Ta'ala, emas 1 dinar berat 4.25 gram.
Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu membeli 1 ekor kambing, sekarang pun 1 dinar mampu membeli 1 ekor kambing. Tuan-tuan, dulu kalau kita ada 10,000 lah, 10,000 ringgit, kita dah boleh beli 1 bidang tanah dah. 10,000 ringgit ni kita dah boleh beli 1 bidang tanah. Sekarang 10,000 ni baru deposit. Dah, deposit untuk beli tanah je. Ataupun deposit untuk beli rumah saja. Tu pun rumah harga 100,000 je. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Ta'ala, satu lagi sifat emas ni, sifat emas ni bagi orang yang penyimpan tegar emas. Maksudnya dia sentiasa menyimpan. Tabiat dia menyimpan emas. Jadi bagi mereka yang ada sifat bagi mereka yang ada masalah dari segi nak buat simpanan, iaitu bekerja bertahun-tahun, kerja dah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, simpanan 1,000 pun tak ada. Ini siapa bagi tahu? Bank Negara Malaysia, Bank Negara telah membuat kajian yang menyatakan 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun 1,000, walaupun dah bekerja bertahun-tahun. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita simpan dalam bentuk duit, simpan sikit demi sikit, lama-lama ia kekal sedikit. Sebab apa? Otak kita ni akan sentiasa nak berbelanja. Ada duit je nak belanja, ada duit je nak belanja. Dapat bonus je nak belanja. Mai kutu, dapat duit, terus belanja. Berbeza daripada orang yang menyimpan emas. Orang simpan emas ni, makin dia simpan, dia tengok satu emas, dia tengok, dia rasa sayang, timbul rasa sayang. Jadi dia nak simpan lagi gram yang kedua, gram yang ketiga, gram yang keempat. Jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Daripada 1 gram menjadi 10 gram, daripada 10 gram jadi 100 gram, daripada 100 gram capai 1 kilogram. Jadi orang yang menyimpan emas ni, psikologi otak dia emas untuk disimpan. Orang yang simpan emas, dia cakap emas untuk disimpan, bukan untuk dicairkan untuk beli benda-benda yang lain. Tapi orang simpan duit, duit untuk dibelanjakan. Duit untuk dibelanjakan. Ya ada je otak dia fikir nak beli apa-apa. Jadi sebab tu tuan-tuan, ramai orang nak simpan duit di dalam tabung haji untuk jangka masa akan datang. Nak guna duit tu untuk apa? Nak guna duit tu untuk pergi haji, ataupun nak pergi umrah, ataupun nak beli tanah, ataupun nak beli rumah. Untuk bila? Untuk 5 tahun akan datang, untuk 10 tahun akan datang. Jadi tuan-tuan, menurut Azizi Ali, mana-mana hajat kita, hajat keuangan kita yang kita nak capai perkara tu 2 tahun dan ke atas, itu adalah matlamat keuangan jangka masa panjang. Jadi untuk matlamat keuangan jangka masa panjang, tidak sesuai disimpan dalam ASB ataupun tabung haji. Kenapa? Sebab dividen yang diberi oleh ASB ataupun tabung haji sangat sedikit sekarang. Dalam 4 hingga 6% sahaja setahun. Adapun tuan-tuan, untuk jangka masa panjang ni lebih sesuai kita simpan dalam bentuk emas. Dan menurut sejarah, kenaikan harga emas ni 10% setiap tahun. 10% setiap tahun. Dulu 1 gram emas tuan-tuan, 1 gram emas hanya RM35 sahaja. Sekarang, harga tertinggi yang pernah cecah RM304. Bayangkan dulu RM35, kita ambil 30 RM30, sekarang RM300. Dah melebihi 1000% kenaikan. Ini adalah kenaikan emas. Sebab tu tuan-tuan, ada saya tanya satu orang, Tuan Haji ni saya tanya, Tuan Haji, duit anak Tuan Haji tu, saya tanya Tuan Haji ni, tanya, emas ni bagus juga Tuan Haji, simpan untuk pendidikan anak-anak. Dia cakap, duit pendidikan anak-anak ni saya letak dalam tabung haji. Dia kata, Tuan Haji, untuk simpanan anak-anak ni, dia bukan nak guna tahun ini ataupun tahun depan. Mungkin dia akan guna 10 tahun lagi, ataupun 15 tahun lagi, ataupun 18 tahun lagi. Untuk mereka ni menyambung pelajaran di universiti. Jadi itu adalah matlamat jangka masa panjang. Jadi Tuan Haji, saya sarankan, dan Tuan Azizi Ali, mentor keuangan pun sarankan, untuk perkara jangka masa panjang, jangan simpan dalam bentuk ASB ataupun tabung haji, tapi simpan dalam bentuk emas. Oh ya, betul juga tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ada orang simpan emas ni adalah untuk pergi haji.
Tak? Untuk pergi haji atau pergi umrah ada juga. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada sejarah, kos untuk pergi haji, kalau kita bayar menggunakan emas, turun 80%, tuan-tuan. Turun 80%. Dulu nak pergi haji, perlu 267 gram. 267 gram. Sekarang, kalau kita nak pergi haji menggunakan emas, hanya memerlukan 56 gram sahaja. 56 gram sahaja. Nah, dalam berapa ribu? Dalam 13, 14 ribu untuk pergi umrah lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, sebab itulah untuk jangka masa panjang kita tukar simpanan kita. Jangan simpan dalam bentuk ASB ataupun tabah haji. Bukan saranan saya tuan-tuan. Ini saranan Tuan Aziza Ali. Mana buku dia? Saranan daripada Tuan Aziza Ali. Siapa tak kenal ni? Tuan Aziza Ali. Jutawan dari planet Jupiter. Ni Aziza Ali. Lahirnya seorang jutawan. Dia penulis buku tuan-tuan. Penulis buku. Penulis buku. Hartanah lagi. Saham lagi. Emas lagi. Semua dia. Mentor keuangan nombor 1 Malaysia. Dia pun sarankan supaya simpan di dalam bentuk emas untuk jangka masa yang panjang. 2 tahun ke atas, apa-apa matlamat kita yang kita nak capai 2 tahun ke atas, jangan simpan dalam bentuk ASB ataupun tabah haji. Itu bentuk cash lah tu. Sebaiknya kita simpan dalam bentuk emas. Dan satu lagi kelebihan emas tuan-tuan. Satu lagi kelebihan emas. Emas satu-satunya aset tak akan jatuh kosong. Emas satu-satunya aset yang tak akan jatuh kosong. Adapun benda-benda yang lain seperti tanah, rumah, saham, semua ni boleh jatuh kosong apabila berlaku extreme situation. Berlaku peperangan ataupun berlaku bencana, jadi rumah, tanah, saham akan jatuh kosong. Jadi tuan-tuan, kalau di Malaysia ni kita tengok di Highland Tower. Walaupun kawasan tu kawasan yang mahal, kawasan elit, kawasan orang kaya, tapi apabila berlaku bencana, tak ada orang dah nak beli kawasan di sana. Di Jepun ada satu tempat tu, dia buat tenaga nuklear. Jadi dikeliling daripada tenaga nuklear tu, berlaku radiasi yang mana penduduk-penduduk di sekitar tempat nuklear tu dibuat, perlu pindah rumah. Sebab apa? Situ dah tak selamat dah. Jadi, hartanah ataupun rumah pun boleh jadi kosong ataupun berlaku peperangan. Berlaku peperangan. Sekarang, siapa nak pergi duduk di tempat yang bergolak? Tak ada. Sebab apa? Manusia ni suka kepada tempat yang aman, yang selamat. Itu sebab apa? Rumah ni adalah tempat berlindung. Begitu juga dengan saham tuan-tuan. Saham boleh jatuh kosong apabila berlaku extreme situation. Sistem internet ni, andai kata satu hari lagi, sistem internet ni dah jatuh terus, dah tak ada dah. Maka, orang yang simpan benda-benda yang atas angin macam tu, yang bergantung tak ada fizikal tu, dia pun akan jatuh kosong juga. Berbeza dengan orang simpan emas tuan-tuan. Selagi mana emasnya ada pada tangan kita, selagi itulah emas ini bernilai. Jadi tuan-tuan, macam mana nak ada tabiat menyimpan? Pertama, mula dahulu simpanan kita. Tak kisah berapa pun. Sebab apa tuan-tuan? Bersama Public Gold ni, kita boleh menyimpan serendah RM100 sahaja. Jadi tidak ada istilah hanya orang kaya sahaja boleh simpan emas. Sekarang Alhamdulillah bersama Public Gold, orang biasa-biasa, student-student, orang kampung pun boleh menyimpan emas bersama Public Gold ni. Dan tidak ada komitmen bulanan. Tak perlu kita simpan setiap bulan 1 gram ke 100 ke, tak perlu. Bergantung kepada bajet yang kita ada. Andai kata kita ada bajet yang bagus, kita dah asingkan untuk simpanan, lebih bagus kita konsisten simpan 1 gram setiap bulan. Jadi tuan-tuan, kepada Allah Ta'ala, mulakan dahulu dan letak target. Apa tujuan kita menyimpan? Alhamdulillah, baru ni tujuan saya menyimpan. Saya menyimpan emas ni bermula daripada tahun 2017 lagi. Dan masa tu saya masih student. Dan tujuan saya simpan masa tu ialah untuk menjadikan sebagai dana perkahwinan. Alhamdulillah, awal tahun baru ni saya berkahwin dan menggunakan emas-emas saya tu sebagai hantaran perkahwinan dan juga untuk kenduri, kendara dan juga untuk membeli peralatan rumah untuk memulakan kehidupan berumah tangga. Jadi Alhamdulillah, saya berkahwin tanpa ada apa-apa hutang. Jadi penyakit orang muda sekarang ni apa? Nak kahwin, berhutang RM10,000, RM15,000, RM20,000. Akhirnya
anak dah umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tetapi bayaran hutang perkahwinan dengan bank pun tak selesai-selesai lagi. Jadi tuan-tuan, kawan saya, rakan saya ada, dia berkahwin menjadikan hantaran dalam bentuk cash. Ada berbelas-belas ribu. Tapi dalam masa 6 bulan sahaja, cash-cash yang dia bagi kepada isteri dia tu digunakan. Dah digunakan. Maksudnya tak ada dah. Jadi sebab tu kalau kita simpan dalam bentuk emas ni, kita jadikan hantaran dalam bentuk emas, alhamdulillah. Dinar-dinar ni masih ada lagi di tangan. Dinar-dinar ni masih ada lagi di tangan. Insya-Allah pasti insya-Allah akan kekal selagi tidak ada apa-apa kecemasan yang berlaku insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mulakan sekarang. Nak bimbingan daripada saya, percuma sahaja, boleh klik link di atas. Di sana ada website rasmi saya. Boleh baca di sana. Dan kalau nak WhatsApp saya, di website rasmi saya tu ada nombor telefon saya. Boleh WhatsApp saya untuk saya bimbing tuan-tuan memulakan simpanan yang pertama. Sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gana ya? Boleh.